Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Mukminin bin Muhammad Nasir, nombor kad matrik GB03405, akan menerangkan serba sedikit mengenai ajaran sesat di Malaysia. Sebelum itu, kebiasaannya kita akan terlebih dahulu memperkenalkan ataupun menjelaskan dengan lebih teliti apa itu ajaran sesat. Kronologi ajaran sesat di Malaysia ini pada dasarnya dipelopori oleh birokrasi dari golongan agama, di mana kebanyakan istilah golongan ajaran sesat ini bermulanya daripada penyelewengan agama Islam itu sendiri, fahaman daripada agama Islam itu sendiri. Oleh itu, ingin saya jelaskan di sini, ajaran sesat menurut bahasa dan istilah adalah satu istilah yang bersifat relatif kerana terdapat banyak tarifan dan definisi yang telah diberikan oleh pelbagai pihak. Namun dengan lebih jelas kita boleh melihat, menurut Kamus Dewan, ajaran ditarifkan sebagai gejala sesuatu yang diajarkan, iaitu nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Manakala sesat pula boleh ditarifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah atau tersilap jalan, terkeliru, iaitu perbuatan, kepercayaan dan lain-lain, dan menyimpang daripada jalan yang benar. Oleh itu, dapat disimpulkan menurut penggunaan bahasa Melayu, ajaran sesat itu ialah suatu ilmu yang diajar kepada orang ramai secara rahsia maupun secara tertutup, secara meluas, yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Oleh itu, dapat ditarifkan ajaran sesat ini adalah sebarang ajaran dan amalan yang diasaskan oleh dan didukung oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang bukan Islam yang mendakwa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan ajaran Islam, tetapi pada hakikatnya ajaran dan amalan itu adalah bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bercanggah dengan akidah Islam dan berlawanan pula dengan mazhab yang muktabar di Malaysia ini, iaitu mazhab Asy-Syafi'i dan ahli As-Sunnah wal Jamaah. Itu adalah dari segi istilah ataupun pengertian ajaran sesat itu sendiri dan pemahamannya di kalangan orang Malaysia. Jadi dalam kita menelusuri ajaran sesat ini, kita boleh lihat kategori dan ciri-ciri utamanya. Kategori utamanya yang kita boleh lihat, ajaran sesat ini terbahagi kepada 3 elemen penting, iaitu bentuk ajaran baru. Pertama, bentuk ajaran baru. Keduanya adalah bentuk ajaran tarikat. Dan ketiga adalah bentuk ajaran melalui kepercayaan dan amalan tradisi yang berhubung kait dengan perkara-perkara mistik dan alami, iaitu budaya hidup masyarakat sekeliling ataupun lebih kepada adat mengikut masyarakat. Bentuk ajaran baru, kategori pertama. Bentuk ajaran baru ini mengancam kemurnian akidah umat Islam. Terbagi kepada dua bentuk, iaitu ancaman fahaman dan kepercayaan yang berbentuk tradisi, dan keduanya adalah ancaman fahaman dan kepercayaan berbentuk modernisasi. Yang di mana kita boleh lihat contohnya adalah fahaman zindik yang mempunyai ajaran Tuhan dalam diri atau tubuh manusia. Yang kita boleh lihat adalah contohnya adalah golongan-golongan daripada Jabariyah, Mu'tazilah dan fahaman wahdah al-wujud, yang mana menyalahi konsep keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata umat Islam di Malaysia ini kurang menyedari betapa ajaran baru ini sebenarnya berbentuk moden ini juga boleh mengeruhkan kemurnian akidah Islam, sehingga ajaran tersebut menjadi pegangan sepenuhnya sebahagian umat Islam, golongan besar, terutamanya di kalangan orang Islam sendiri. Bentuk kedua adalah bentuk ajaran tarikat, iaitu apa itu tarikat adalah sesetengahnya adalah
hampir keseluruhan ajaran sesat berselindung sebalik ajaran tarikat dan tasawuf sehingga menyalahgunakan nama tarikat terkenal seperti tarikat Ahmadiyah, tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Syadiliyah dan lain-lain. Kadang-kadang juga sesuatu ajaran tarikat ini juga dinamakan sempena nama pengasasnya, dan dalam masa yang sama dia menghubungkaitkan dengan ajaran-ajaran tarikat yang besar. Okey. Di antara ciri-ciri kesesatan yang biasa kita lihat adalah ajaran tarikat ini menyeleweng terhadap istilah-istilah tasawuf yang secara terang-terangan bercanggah dengan syarat seperti kata Al-Bistami, iaitu ana al-haq, yang merujuk kepada dirinya adalah aku adalah Tuhan yang maha benar. Dia merujuk kepada dirinya bahawa dia adalah Tuhan yang benar. Di samping istilah-istilah falsafah yang kita boleh lihat dari sudut kebatinan dan takwil tasawuf yang menyimpang jauh daripada kebenaran terhadap persoalan akidah dan ibadah. Okey, ketiga adalah bentuk ajaran melalui kepercayaan dan amalan tradisi, yang mana kita boleh lihat ianya berhubung kait terutamanya dalam perkara-perkara mistik. Okey, perkara-perkara mistik dan budaya hidup masyarakat silam yang dibawa-bawa hingga ke hari ini. Ajaran sesat ini juga dikesan melalui kepercayaan dan amalan tradisi yang merupakan amalan kepada kepercayaan karut, khurafat, bid'ah dan syirik. Jenis yang ketiga ini merupakan satu ajaran yang sememangnya sudah lumrah dalam sebuah masyarakat, iaitu berakar umbi sejak turun-temurun daripada satu generasi ke satu generasi yang baru, sehingga menjadi amalan wajib dan dianggap sebagai amalan dalam agama Islam itu sendiri. Contohnya kita boleh lihat adalah pengaruh daripada agama lain seperti di Malaysia ni adalah seperti agama Hindu, Buddha, animism dan dynamism. Di Malaysia, amalan dan kepercayaan ini kita boleh lihat dicampur adukkan dengan ajaran Islam seperti yang berlaku dalam amalan perbomohan, pemujaan dan kesaktian, sekiranya ini meminta bantuan terhadap makhluk, yang mana ianya bercanggah sama sekali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara contoh khurafat yang kita boleh lihat dalam masyarakat Islam di Malaysia ini adalah kebal dalam amalan silat, amalan perdukunan dan mengurut contohnya. Selain itu, terdapat juga masyarakat Islam tidak terlepas dari amalan-amalan yang sesat disebabkan percanggahan pemahaman konsep agama dengan amalan tradisi turun-temurun ini. Okey. Jadi perkara seperti ini menyumbang kepada faktor penyebaran. Okey, puncanya adalah faktor penyebaran ajaran sesat dan penyelesaiannya. Faktor penyebaran ajaran sesat ini adalah disebabkan pertama sekali adalah disebabkan kelemahan penguatkuasaan yang berkaitan ajaran sesat di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah, seperti proses penguatkuasaan tidaklah terlalu bersifat rasmi dan terikat dengan peraturan pentadbiran dan prosedur jabatan. Keduanya, peruntukan undang-undang juga telah digubal, tidak dikuasakan dengan sepenuhnya. Selain itu, ketiga, pusat pemulihan akidah tidak wujud di setiap negeri di seluruh Malaysia. Sedangkan kita boleh lihat kewujudan pusat tersebut amat relevan dengan situasi yang dialami di kalangan pemahaman ajaran sesat di Malaysia ini. Kemudian keempat, kita juga boleh melihat gerakan dakwah dan pemulihan akidah tidak dipraktikkan secara meluas melalui pelbagai institusi dan agensi. Okey, itu. Jadi kesimpulannya, ajaran sesat ini adalah suatu gejala ataupun permasalahan yang amat berat di sisi Islam. Ini kerana gejala tersebut melibatkan persoalan akidah yang akan menentukan kedudukan seseorang manusia, sama ada dia tetap beriman kepada Allah ataupun telah terkeluar daripada Islam. Ia berkait dengan akidah umat Islam itu sendiri. Okey. Oleh itu, persoalan ajaran sesat sewajibnya diambil perhatian secara serius oleh setiap individu dan pihak yang berautoriti supaya gejala ini tidak mempengaruhi golongan ataupun generasi yang akan datang, seterusnya mampu memusnahkan agama Islam itu sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.